Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ni di surah An-Nur fasa 3A Seremban Selatan. Terima kasih banyak pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, seterusnya kepada tuan-tuan haji, perempuan hajah, ibu ayah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Agak lama tidak bertandang ke surau ni lah. Dan saya pun rasa macam bertuah juga malam ni, dapatlah keluar dari sarang sekejap. Lama duduk di rumah tu, ceramah pun ada tapi duduk cakap dengan telefon, ceramah depan kamera, depan telefon, seorang-seorang di rumah. Kami ni ustaz-ustaz ni kalau selalu sangat cakap dengan kamera ni pun takut tak apa sihat. Kita tanya, kita jawab. Tuan-tuan apa khabar? Mesti semua sihat kan? Allah. Jadi tak apa nak sihat rasa. Jadi dapat bertemu, bersemuka macam ni, rasa kembali bernapas lah, seolah-olah macam tu lah. Sebab itu pengurusi majlis peringatkan, jagalah SOP. Mudah-mudahan kita ni semua kelangsungan majlis ilmu itu dapat diteruskan insya-Allah. Walau bagaimanapun dikhabarkan ataupun telah sedia maklum, bermula 22 ni di seluruh Malaysia kecuali Sarawak sajalah PKP. Tak apalah, kita doakan Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Moga Allah pemudahkan semuanya. Amin insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini tajuk kita adalah berkaitan satu tajuk yang saya kira sesuai sepanjang masa untuk kita bincangkan, iaitu tajuknya ialah nampak alim tapi zalim. Itu tajuknya, nampak alim tapi zalim. Perkara ini bukan satu benda baru. Sejak daripada dulu lagi telah pun diperingatkan kepada kita, hidup ni jangan mudah terpesona, terpedaya, malah tertipu dengan luaran semata-mata. Dunia sekarang kan dunia packaging, dunia bungkusan tu cantik daripada isi. Beli barang, tengok di Shopee, Lazada, La Tardok, La Tahzan ke apa nama, tengok cantik barang, sampai depan mata besar ni yang kecil. Ataupun bungkusan tu cantik, bungkusan dia besar. Besar barang apalah ni anak kita hantar. Buka demi buka demi buka, besar ni kecil, apalah kau bagi mak benda ni. Jadi dia punya kotak tu kadang cantik, indah rupa dari khabar. Maka begitulah juga dengan keadaan manusia. Nampak luaran, nampak alim, soleh, sembang sikit, bersin pun istighfar. Orang alhamdulillah. Ada syem astaghfirullah, mulut berzikir semua, sedia berzikir Allah gitu. Tapi dalam hati hanya Allah yang tahu. Panggil orang-orang yang macam ni, wallahu alam niat sebenar dia apa, mempamerkan alimnya itu dengan tujuan-tujuan apa, kita pun tak tahu. Kalau bercakap tu bersemut mulut tu, budak-budak sekarang kata bersemut mulut tu maknanya mulut manis. Cakap tu hurung dek semut. Manis ayatnya itu. Tapi dalam hati hanya Allah yang tahu. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut saja golongan ulama atau orang alim ini, sebenar-benar orang alim ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja yang takut, sebenar-benarnya takut pada Allah itu adalah golongan alim ulama. Takut di sini dalam erti kata disebabkan dia terlalu kenal Allah. Dia kenal Allah sungguh, menyebabkan dia takut.
Orang hak jenis tak berapa tahu tentang zat Allah, kekuasaan Allah, tak berapa tahu, dia tak berapa rasa takut sangat. Semayang Zuhur tu lagi 5 minit nak asar baru semayang Zuhur. Drama habis baru semayang Maghrib. Dia tak ada rasa takut sangat gerun, pasal dia ingat Allah Ta'ala ni Allah Maha Pengampun. Lewat sikit ni ampun je lah, taubat je lah, tunggu Ramadan tak lama, nangis-nangis sikit Allah ampun lah. Dia ingat Allah Ta'ala tu pak saudara apa, boleh meja-ejah bincang-bincang gitu. Tuhan bagi tarik nyawa, situ juga mati depan TV, Maghrib tak sempat padan muka, meninggal dalam ceramah tak apa lagi. Baik itu tuan-tuan, kita ini kalau dalam hidup, golongan yang paling takut pada Allah, kata Allah Ta'ala, ialah orang-orang yang berilmu, para ulama ini. Dan orang alim ni banyak kelebihan dia. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebutkan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlil ardi hatta namlata fi juhriha wal hitana fil bahri la yusalluna 'alal muallimina nasil khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikat dan seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Dan Nabi detail lagi, terperinci lagi, penduduk bumi itu siapa? Fasa 3A bandar Seremban Selatan saja ke? Sampai ke Selangor saja ke? Tidak. Nabi kata sampai semut dalam lubang, ikan dalam laut. Ikan ni jangan cakap tuan-tuan, macam-macam jenis ikan. Semuanya berdoa untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Sebab itu golongan guru-guru, tak kisahlah asatizah, ustaz-ustazah, cikgu-cikgu semua bertuah. Karier kejaya sebagai guru ni mulia di sisi agama. Semua makhluk binatang, bukan orang lagi dah, ikan, semut dalam lubang, semua berdoa kesejahteraan untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Tapi dalam hadis tu Nabi sebut mualliminan nasil khair, mengajarkan segala benda baik. Baik itu dalam dunia ni tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan, guru mana yang paling banyak sekali, kalau kena gaya caranya itu, dialah pahala paling banyak, berpanjangan pahalanya. Guru mana? Cikgu apa? Sempena daftar pertama, hari pertama ni. Guru yang jenis mana? Pahala berpanjangan pahala dia. Agak guru apa? Pendidikan jasmani. Bolehlah. Lain. Agak-agak tuan-tuan. Lambatlah, kita pun masa limit malam ni. Cikgu lesen sekolah memandu. Dengan syarat bukan jenis maki hamu mencarut lah. Pasal apa? Segala orang alim yang ada atas muka bumi ni takkan mampu memandu kalau tak diajar oleh cikgu sekolah memandu. Penceramah-penceramah yang boleh memandu datang ke sini pun asbab belajar daripada cikgu sekolah memandu. Jadi banyak pahalanya itu. Banyak pahala. Tu pun kalau anak muridnya tu buat kerja senonoh lah. Buat tak senonoh tak masuk campur. Tapi kalau anak muridnya tu kau jadi mufti ke, jadi orang soleh, ulama besar ke tu, dia tumpang pahala. Jadi besar pahala orang yang mengajarkan kebaikan pada orang lain. Dan orang alim ni juga, orang yang banyak ilmu ni juga, salah satu daripada golongan yang digeruni oleh syaitan-syaitan. Syaitan ni dia tak berapa gerun sangat dengan manusia, kecuali beberapa jenis orang. Salah satunya faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Kata Nabi SAW, satu orang yang faqih, orang yang banyak ilmu, lebih digeruni, dia seorang saja, satu orang alim, lebih digeruni oleh syaitan-syaitan semua berbanding 1000 orang ahli ibadah. Ahli ibadah ni jenis apa? Jenis kalau puasa tu Isnin, Khamis, puasa Arafah, puasa Ashura, segala puasa dia pulun. Apa? Yang solat, yang sunatnya, yang macam-macam dia jenis. Yang sunat pun macam-macam, yang semayang malam, semayang macam-macam lah, semua dia pulun. Tapi jenis orang kuat ibadah macam tu tak boleh challenge orang alim. Orang alim ni walau dia seorang, syaitan takut. Walaupun dia seorang, nak dibanding dengan 1000 orang
ahli ibadah. Pasal ahli ibadah ini bukan semuanya alim. Dia kuat ibadat, tapi ilmu kadang-kadang tengok juga. Ada orang kadang ahli ibadah dan rajin menuntut ilmu, bagus. Tapi ada orang dia kuat ibadat, tapi ilmu tak berapa ada. Kuatlah ibadatnya tu, pas mayang asar bangun sembahyang ba'diyah. Orang tanya, haji mayang apa? Ini kita pahala lebih, sembahyang sunat ba'diyah asar. Syaitan guling gelak, kau ni kuat mayang tapi orang tak ada ilmu, macam tu lah. Jadi orang yang ada ilmu ini lebih digeruni oleh para syaitan-syaitan menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, hari ini kita berada pada satu zaman ataupun juga disebut sebagai akhir zaman. Apa tanda kita ni dunia akhir zaman? Adalah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi menyebutkan, bu'istu ana wasa'ah kahataini. Kata Nabi, diutuskan aku ini dengan berdentumnya kiamat adalah seperti ini. Aku kiamat macam ni, dekat, rapat. Kalau Nabi kata ini aku, ini kiamat. Oh, jauh lagi, selang berapa jari. Aku ini kiamat. Artinya kita ni umat yang menuju ke arah kiamat. Maka bila dunia nak menuju kiamat, banyak hadis-hadis yang kita biasa dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Tapi dalam banyak-banyak hadis tentang akhir zaman, paling gerun, paling seram kita baca atau kita dengar ialah bila Nabi menyebutkan dunia bila nak kiamat. Tuan-tuan, kalau rumah nak dirobohkan, tak tahulah atas tujuan apa. Tuan-tuan ada nak beli tanah lot baru, nak buat yang lama nak dirobohkan, jadi tanah yang lama tu masih nama kita lagi, nak buat tanam ke apa. Sebelum nak dirobohkan rumah lama kita tu, apa tuan-tuan akan buat? Benda yang sayang-sayang kita bawa keluar dulu. Betul tak? Benda yang paling kita sayang kita bawa keluar dulu. Takkan nak biar dia roboh sekali dengan rumah. Kita keluarkan dulu yang sofa, yang jam mana beli dulu, pasu yang sayang, semua keluarkan dulu. Barulah dirobohkan. Maka bumi ini hampir roboh. Maka yang Allah Ta'ala keluarkan dulu siapa? Yang paling disayangi. Yang paling disayangi. Bermula dengan para nabi-nabi, dah tak ada. Kemudian diikuti oleh para alim ulama. Januari ini saja berapa ramai para alim ulama telah pergi meninggalkan kita, seorang demi seorang, demi seorang, demi seorang. Itulah yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ulama ni makin meninggal, makin pergi, makin hilang seorang demi seorang, kata Nabi, hatta idza lam yabqa aliman, sampai dah tak ada lagi dah orang alim. Masuk ke Bandar Seremban ni dah tak ada dah orang alim. Masuk lagi dalam fasa 3A, lagi tak ada orang alim dah kawasan sini. Akhirnya kata Nabi, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia akan memilih orang-orang bodoh sebagai pakar rujuk. Nampak janggut segenggam, dahi bertanda, jubah meleret, apa lagi, kopiah pun nampak gaya syekh ni. Jom tanya soalan sikit kat dia. Nampak dia ni orang alim dah, perasan luaran saja, belum tahu lagi. Maka ramailah orang mengambil orang-orang yang dia ni tak ada ilmu, apa pun tak ada, lebih teruk mementingkan orang panggil apa, fulus ke apa ni, lagi teruk. Orang tanya dah haji, maaf nak tanya sikit lah. Haji rajin pergi dengar ceramah, pergi surau, pergi masjid, nak tanya hukum sikit lah. Apa dia hukum apa tu? Nak tanyalah, saya ni jiran saya tu dia tanam pokok mangga tu lah, buah mangga jatuh dalam pagar saya, jadi boleh tak saya nak makan? Saya nak makan buah mangga tu, boleh tak? Yang haji tu pun gaya mufti lah. Pokok tu pokok siapa? Tanya konon nak minta penjelasan lah. Pokok dia yang jiran lah, tapi buah dia jatuh dalam pagar saya. Jadi kalau ikutkan saya boleh makan buah tu, betul tak? Kan macam mana haji? Boleh? Tak boleh, kena minta izin dia dulu. Tapi pokok tu pokok dia, tapi buah je dalam pagar saya, takkan tak boleh? Pagar saya tak boleh lah, tak boleh. Allah, kita tak boleh makan lah ni, tak boleh, kena minta izin dulu. Sebab saya ingat kalau hukum dia boleh, mangga tu saya nak potong, lepas tu saya nak letak pulut, taruh santan, nak bagilah kat haji sikit.
Tapi dah haji kata haram, tak boleh makan, tak apa. Haji tu pun, oh iya ke? Dia ada dua pendapat. Dia ada dua pendapat. Pertamanya memanglah haram. Yang kedua ni dia tak berapa haram sangat. Dia kalau darurat. Darurat pula. Jam. Ittakhazan nasu ru'usan juhalan. Manusia akan mengambil orang-orang bodoh sebagai pakar rujuk. Jangan risaulah tuan-tuan, nampak berkerut daya semua. Habis tu Ustaz, macam mana Ustaz nak tanya siapa Ustaz lepas ni? Jangan risau, di hujung nanti saya akan kongsikan kriteria orang-orang yang boleh kita minta pandangan. Kemudian sambung hadis itu, kata Nabi lagi, dah lah ambil orang bodoh tu sebagai pakar rujuk ataupun sebagai tempat nak bertanya. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kata Nabi lagi, orang bodoh tu pula jenis senyap, jenis wallahu alam, tak apa, menjawab pula. Nak tanya sikit lah, apa hukum? Oh, itu hukum dia tu, dia haram lah. Oh, tiba-tiba haram lah. Kalau jenis dia jawab wallahu alam, saya pun tak pastilah. Nanti saya tanyalah dengan ada kawan kerja pejabat agama tu, dia tahu sikit. Tak apa juga, menjawabnya. Kata Nabi, dia akan memberi fatwa tanpa ilmu. Baik itu sekarang ni tuan-tuan, mufti-mufti jalanan punyalah banyak bersepah tuan-tuan. Jenis kalau mengaku tak tahu tak apa, jawabnya. Padahal perangai orang sebenar-benar alim, benda bukan bidang dia, awal-awal dia beritahu dah wallahu alam. Imam Malik rahimahullah, tuan-tuan tak pernah dengar Imam Malik, bukan Haji Malik, Imam Malik tuan-tuan, ilmu punyalah hebat. Dia kalau orang aju soalan pada dia, dia boleh jawab. Tapi dalam satu peristiwa, 48 soalan orang tanya pada dia, dia hanya jawab 32 saja. Selebihnya lagi, dia menjawab wallahu a'lam. Dan orang yang tanya soalan tu, yang dia akhir jawab wallahu a'lam tu, bukan mari dekat-dekat. Sebulan, 2 bulan perjalanan punya jauh. Wallahu a'lam wallahu a'lam. Punyalah minyak tol maupun jauh datang wallahu a'lam jawab. Ini bukan live Facebook. Ini mari habis tinggal barang musafir punya jauh. Wallahu a'lam jawabnya. Punyalah ulama dulu amanah terhadap ilmu. Benda bukan bidang, jawab je lah wallahu a'lam. Serahkan pada yang pakar. Jangan, dia kadang memang ada setengah orang ni barangkali ego ke, dia rasa macam kalau kami orang utara panggil apa, nampak cerai lah. Kan, rajin datang surau masjid, sekali jawab wallahu alam. Apa kau siang malam menadah kitab itu ini, wallahu alam. Baik jadi kita orang duduk rumah. Jadi ingat, itu kadang pun tusukan syaitan juga. Jawab je lah wallahu alam semua tu. Kan, jadi ingat, maka itulah yang dipesankan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa apabila dunia nak menuju kiamat, seorang demi seorang para alim ulama ini pergi meninggalkan kita. Maka yang tinggal hari ini adalah golongan-golongan yang mungkin kebanyakannya hanya berkepentingan saja. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna min asyrati sa'ah salasatun. Kata Nabi, tanda-tanda dunia nak menuju kiamat itu ada 3. Saya sebut salah satunya, iaitu ihdahunna ayyal tamisal ilmu indal asaghir, iaitu manusia akan mengambil ilmu daripada orang-orang kecil. Ambil ilmu daripada orang kecil ni apa maknanya? Kata Imam Ibnu Mubarak. Imam Ibnu Mubarak ni siapa? Tok guru kepada Imam Bukhari rahimahullah. Kata beliau, makna orang kecil di sini ialah jenis orang yang bercakap menggunakan akal, pakai logik. Agama bukan benda logik, dia wahyu. Dia tak boleh main akal, tak boleh. Macam dulu orang melontar, tanya dengan ustaz-ustaz tabung haji, ustaz kita ni melontar ke siapa sebenarnya? Ambil kutip batu melontar. Kata ustaz tabung haji tu, kita melontar tu setan dah tu, baling setan. Maknanya kita marah ke dia, benci ke setan, buang setan daripada hidup ni. Balik Malaysia nanti jangan duk ada apa tu perangai-perangai setan gitu lah. Kalau setan dekat tengah tu ustaz, pasal baling batu, patut baling merocun bola.
balin payung ke batu-batu berderai pecah kepala syaitan. Sekarang ni siapa Tuhan ni? Tu cerita. Kalau nak ayat kasarnya macam tu lah. Dah disyariatkan batu-batu lah. Ada orang tuan-tuan. Sebab tu saya selalu pesan mana-mana lah tuan-tuan, yang duduk dalam majlis kita ni semua orang kita panggil apa, emas pun ada, gangsa pun ada, ni perak pun ada. Ayat kena cermat sikit lah ya. Kalau tidak kelita akhir dah datang sini ni. Kalau anak-anak muda sekarang tuan-tuan, anak-anak muda jenis belajar luar negara ni tak ada masalah. Pergilah belajar barat, timur, selatan, utara, mana pun pergilah belajar negara Mat Saleh ke apa. Tapi tuan-tuan, tolong pastikanlah anak cucu keturunan kita jenis belajar luar negara balik jadi Islam. Itu je lah. Balik jadi Islam. Itu. Kenapa saya kata balik jadi Islam tu? Bukan Islam pada kad pengenalan tu. Islam pada amalan dia dan fikrah dia itu. Banyak jenis belajar tinggi, dia moden sangat. Balik Malaysia, akhirnya yang dia belajar sekolah agama, yang belajar, dia dah tak logik lah dia kata. Doa punya doa tak ada efek lah ustaz. Apa doa mesti buat. Tak ada efek doa tak jadi pun. Nak pandai bukan semayang, dia kata semayang hajat baca Yasin malam anak IPS apa baca Yasin apa kaitan, mesti study, buat pecutan akhir. Itu yang logik, pakai logik. Maka golongan inilah kata Nabi kelak akan menjadi pakar rujuk dalam masyarakat, wal-iazubillah. Cakap semua pakai logik, akal. Maka tuan-tuan, inilah yang dibimbangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para alim ulama terdahulu, hinggakan banyaklah pesanan-pesanan ulama dulu dalam bab kita ni nak mengambil ilmu. Berhati-hatilah kerana akan tiba suatu saat dan zaman golongan-golongan yang mereka ini ilmu tak setara mana, bercakap macam orang hebat sangat. Kalau dalam hadis berkaitan tentang Nabi menyebutkan sanawatu khadda'at, kalian semua akan bertemu dengan tahun yang penuh dengan tipu daya. Apa makna tahun yang penuh dengan tipu daya? Orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat, orang pengkhianat dianggap sebagai amanah. Siapa lagi? Dan golongan ruwai bidah. Tuan-tuan sebut sikit, ruwai bidah. Ini perlu diperjelaskan. Orang kita sekarang ni anak-anak muda dapat anak, dia nak cari nama yang rare, lain pada orang, tak pernah didengar. Punya berbitah-bitah apa tadi? Ustaz sedap pula dia sebut ruwai bidah. Ruwai bidah ni makna tak elok. Apa makna ruwai bidah? Orang yang bodoh tapi berani bercakap tentang urusan orang awam. Dia bodoh, dia tak ada ilmu, tapi dia berani bercakap dalam grup WhatsApp, dalam Facebook, Instagram, YouTube. Cakap dia tu, ya Allah, mana kau dapat benda ni semua? Tak tahu, copy paste dari grup sebelah. Pakai macam tu je ayat. Ada tuan-tuan puak-puak macam ni. Dia tu saya tak tahu, saya sekadar melaporkan saja. Puak-puak macam ni berlambak Nabi kata bila dunia nak menuju kiamat. Bodoh, diam. Jangan duk cakap. Dia bodoh makin duk cakap pula. Dulu-dulu ruang kita nak cakap susah. Yang banyak boleh cakap dekat TV sok khabar siapa sangat? Menteri ke yang berhormat sajalah, wartawan saja. Sekarang ni semua boleh cakap. Semua boleh cakap. Dan cakap-cakap dia pula kalau tak ada orang dengar tak apa. Ramai pula yang like. Terbaik, padu, mantap, boh. Lepas tu keluar gambar kartun. Keluar macam tu, terbaik haji, power, macam-macam. Inilah yang akan menyemarakkan puak-puak bodoh ini semakin banyak bercakap. Dan akhirnya menyesatkan masyarakat. Fadallu wa adallu. Dia dahlah sesat, menyesatkan lagi ramai orang tuan-tuan. Inilah yang menjadi satu kebimbangan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Maaflah malam ni banyak pula disebut bodoh. Saya pernah ceramah sekali, anak saya duduk belakang, anak kecil saya. Habis dah kata kat ayah, tadi ayah cakap bodoh tak baik. Habis tu nak cakap macam mana lagi? Dah maknanya bodoh, takkan kurang cerdik. Lapik sampai tak faham. Tak boleh, bodoh. Tapi bodoh ni pun sekarang dah komersial. Saya pergi Melaka lah, di Melaka. Marah pula orang Melaka. Pergi Melaka, dekat pantai Kelebang. Ada mi bodoh. Astaghfirullahalazim. Orang pakai nak cerdik, kau nak jadi bodoh. Mi bodoh. Apa mi simple.
Mi kosong. Mi simple lah, kau campak-campak, tak payah pakai IQ tinggi sangat. Siap gitu buat mi bodoh. Wah, berbaris orang beli. Tapi yang beli tu cerdik semualah. Saya pergi ke Kelantan, habis ceramah, orang Kelantan ni lah geng-geng masjid lah ajak minum. Kita sebelum BC lah, before COVID. Duduk di kedai makan restoran tu. Jadi duduk, dia panggil kedai player, kedai siam tu lah, lampu hijau kuning tu. Duduk tu, budak pelayan tu mari, order order. Dia kata bagi roti bodoh sah. Hai, terkejut saya, roti bodoh. Roti bodoh pun ada. Tengok minta menu. Mana roti bodoh ni? Kan? Tak ada pula bodoh bengong ke apa, tak ada pula sini senarainya. Rupa dia, saya tanya, Haji, mana roti bodoh? Kata, Ustaz, bodoh tu maknanya kosong. Roti kosong. Ada kepala tapi tak ada otak, kosong. Bodoh. Bodoh. Jadi roti tak ada otak, roti bodoh. Oh gitu. Jadi saya ingat saya tak mau makan lah, saya nak minum ya. Minum pun saya kata saya nak air bodoh cukup. Air kosong lah. Oh, air bodoh tak ada Ustaz. Sini semua air pandai-pandai semua. Oh gitu. Nama macam-macam tuan-tuan ya. Nak tarik pelanggan. Nasi ganja. Pergi ke Johor tu ada nasi lemak wak kentut. Astaghfirullahalazim. Berbaris panjang orang. Kat mana dia punya best saya tak tahu, tapi memang sedap betul lah. Tapi nama tu kurang harmoni lah ya. Tapi apa nak buat, dia branding dia tu. Lari tajuk dah kita ni, macam tajuk menu pula malam ni ya. Aduh, kat mana tadi ya? Jadi nak sebutnya ialah bila dunia nak menuju kiamat, berhati-hati dengan golongan yang pandai bercakap, menyusun ayat yang menyebabkan ramai orang terpesona, tapi dalam jiwanya itu tak ada apa pun. Disebutkan Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, kata beliau, akan wujud datang satu golongan yang bila mana dia ini bercakap, cakapnya itu orang sampai terpesona, sampai peminat-peminatnya pun kata puji. Allah Ustaz terbaik, padu, mantap, terbaik, mantap. Tu kan WhatsApp macam-macam sekarang ni. Puji melangit sangat semua. Tapi kata Huzaifah, wa ma fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Padahal puak yang cakap, yang dipuji-puji peminat, top fan, top sharer, follower dia itu, dia tu sendiri hak cakap tu dalam hati sikit habuk pun tak ada iman. Dia bercakap tu sekadar nak pelarih, nak bagi orang minat ke dia. Sebab itu tak mustahil golongan yang kuat mengajak orang nampak cakap ni, dia mudah sangat merajuk dalam perjuangan. Dia mudah membawa hati, jiwa tisu tu mudah sangat. Dia tak berapa nak kental sangat. Pasal barangkali dia ada niat-niatnya tu banyak sangat. Orang kalau hati ni kuat ikhlas lillahi ta'ala, apa jadi lah. Janji apa aku nak ni sampai. Kalau di zaman Nabi, di zaman Khalifah Umar dulu, tuan-tuan mesti kenal punya, dah namanya Khalid Al-Walid radhiyallahu an. Khalid Al-Walid merupakan tentera maupun dia ni prajurit paling cemerlang dalam sejarah peperangan Islam. Perang kalau ada Khalid Al-Walid pasti menang. Tu kena ingat tu. Khalid Al-Walid kalau ada dalam perang pasti menang. Sampai satu masa Khalifah Umar lucut jawatan dia. Ada isu sikit lah. Tapi dilucutkan jawatan, dah tak ada jawatan. Kalau dah tak ada jawatan, balik rehat-rehat kampung sudah lah. Kan tengok cucu apa ni, kelas online ke apa. Kalau zaman sekarang lah. Dah esoknya dia masih lagi datang, duduk baris sekali dengan prebek-prebeknya. Bukan duduk yang UTK apa yang depan-depan ni. Udah duduk geng prebek-prebek lah yang baru rekrut duduk belakang-belakang. Dia orang semua terkejut. Tuan bukan dah lucut jawatan? Duduk belakang nak jadi spy ke apa ni kan? Dia kata, aku berjuang bukan kerana Umar, aku berjuang kerana Allah. Maknanya bahasa hari ni, selagi nyawa di kandung badan, lagi tak mati, aku berjuang kerana Allah. Ada jawatan ke? Tak ada jawatan ke? Pengurusi ke? AJK biasa ke? Jemaah biasa ke? Tetap kerana Allah. Ada orang kadang-kadang kita tengok, lama tak nampak ke masjid surau dah. Lama tak nampak ni, bukan pasal kes SOP ke apa. Tak, memang lama tak nampak.
Bukan cakap dalam buku daftar tembok suhu mau tak ada. Memang muka pun tak ada. Tanya haji lama tak datang surau, masjid lama tak nampak. Orang dah tak lantik kita. Orang dah tak lantik kita, pergi buat apa? Rupa selama ni pergi masjid ke surau sebab lantikkan agaknya tu. Nah, ni bukan cerita orang sini. Orang kata di Baghdad banyak tu. Siap Baghdad tuan-tuan. Tu, orang apa jadi pun dia ada matlamatnya itu kerana Allah. Lillahi ta'ala. Orang kata imun paling kuat sekali. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, balik pada tajuk kita, nampak alim tapi zalim ini, satu benda yang perlu kita nak kena tahu juga ialah dalam Quran Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tanda-tanda orang itu dia ni nampak alim padahal jahat sejahat-jahat manusia. Apakah tanda-tandanya? Kata Allah Ta'ala dalam Quran ada 3 tanda. 3 tanda dia ni nampak alim padahal zalim, jahat punya orang, tak boleh pakai punya orang. Nampak luaran saja bagus, ataupun boleh juga kita katakan ulama isu, ulama yang jahat. Melayu kata apa? Ular dalam semak. Bukan ulama lagi dah, ular dalam semak dah ni. Ular tu yang dia nampak je elok, kulit corak badan, ngap sekali, ataupun dia bisanya tu berbahaya, boleh bawa maut. 3 tanda ulama jahat. Pertama sekali ialah dia sanggup mengubah hukum Allah yang memang dengan niat dia. Dia sanggup mengubah hukum Allah memang dengan niat dia. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 75. Al-Baqarah ayat 75. Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, ila akhiril ayat. Kemudian mereka mengubah maksud firman Allah selepas mereka faham, sedang mereka tahu itu salah. Dia tahu perbuatan dia itu salah, tapi dia mengubah hukum Allah, dia mengubah segala yang telah Allah Ta'ala titahkan itu, dia mengubah memang dengan niat dia. Contoh banyak. Contoh banyak. Tapi biarlah contoh tu yang dah memang sedia ada dalam Quran. Dalam Quran, tuan-tuan kalau rajin baca, ada satu orang laki-laki. Namanya tak disebut, tapi disebut dalam kebanyakan kitab-kitab. Nama orang itu ataupun Tok Syekh ini, orang alim itu adalah Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ni tuan-tuan, dia ni satu orang yang alim, ilmu banyak. Power tak power dia tuan-tuan, dia hidup zaman Nabi Musa alaihi salam. Saya tak tahu lah tuan-tuan pernah dengar ke tak nama Bal'am bin Ba'urah. Tak payahlah cari Facebook, memang tak ada, dia lama mati dah. Bal'am bin Ba'urah ni, dia power tak power dia tuan-tuan, dia tadah tangan, Tuhan makbul. Kita banyak kali tadah, berapa kali Ramadan ya, tak dapat lagi nampak gaya ni. Minta hilang, tak hilang-hilang lagi, masalah penyakit ke apa. Bal'am ni dia tadah, Tuhan makbul. Power tak? Tak payah ceritalah dia punya amalan dia punya ibadah, tak usah cakap lah tuan-tuan. Ilmu setara mana, tak payahlah. Cukuplah saya bagi tahu, dia tadah saja Tuhan makbul. Tapi tuan-tuan kena ingat, matinya dia kafir. Mati dia kafir. Siapa sangka? Sebab itu tuan-tuan, kita baca Quran, khususnya dalam semayang, surah yang wajib, tak sah kalau tak baca, iaitu surah Al-Fatihah. Pada surah Fatihah ada satu ayat yang mana Allah Ta'ala menyebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkanlah kami, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan Islam, jalan menuju Allah. Okey. Allah ajar manusia kita ni semua, kau kena doa yang ni sehari minimum 17 kali. Maknanya 17 rakaat, 5 waktu semayang sehari. Yang minta tunjuk jalan yang lurus ni siapa tuan-tuan? Siapa yang minta? Kita semua telah lah. Termasuk juga siapa dia? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, kan? Okey. Nabi-nabi ni tuan-tuan, kan tadi minan nabiyyin. Nabi
Rasulullah SAW bila Nabi semayang, Nabi baca dah Fatihah? Nabi baca dah ihdinas siratal mustaqim? Nabi kot. Apa nak minta jalan yang lurus lagi? Dah memang Nabi. Para siddiqin, orang mati syahid, orang hebat-hebat ni semua, minta lagi jalan yang lurus. Kenapa? Why? What is the because? The because is dia lama di rumah ni, dia habis belajar, habis kelas online, anak dengan bapa belajar sekali. Sebabnya ialah orang yang hidupnya baik belum tentu mati baik. Itu ayat dia. Itu dia punya kesimpulan mudah. Orang, dengar baik-baik, orang hidup baik belum tentu mati baik. Dalam surau ni tak ada siapa pun boleh mendabik dada, insya-Allah Ustaz, husnul khatimah, firdaus paling tinggi. Ini saya bidadari. Kau boleh cakap belum tentu. Kau boleh cakap kan, tapi belum tentu. Orang paling baik, paling soleh, paling alim dalam dunia, kita sebutkan tadi ni, salah seorangnya itu Bal'am bin Ba'urah tu, mati belum tentu. Sebab itu seseorang ditentukan ketika kematian dia. Orang yang berlumba lari, pusingan balapan tu, tembak yang mula, siapa ke depan, pas belakang, depan belakang, tak dikira. Yang dikira sebagai pemenang ialah siapa sampai ke garisan penamat tu dulu. Maknanya manusia ni ditentukan pada penutupnya tu. Sebab itu tuan-tuan doa lah pada Allah Ta'ala. Tu kadang saya jumpa dengan orang geng-geng pencin-pencin, kadang dia kata, Ustaz, tua-tua baru nak ingat Tuhan, Ustaz. Baru nak kembali pakai jalan, Ustaz. Bagus. Daripada tak kembali lagi Pak Maun. Malam muda-mudi baca buku sejarah, tersebutlah kisah rupa gambar perempuan seksi semua. Awak baca buku apa? Janganlah, awak mana tahu ini buku sejarah. Sejarah bendanya. Ni tuan-tuan senang faham cerita budak sekolah lah ni, kan faham tuan cerita tu. Jadi maknanya doa pada Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetap teguhkanlah hati kami ni atas Islam dan taat padamu sampai mati. Itu doa tu. Ada orang paling alim dalam dunia pun mati belum tentu dalam keadaan yang soleh. Tu kita minta Itu yang pertama. Tanda orang dia ni ulama yang jahat ialah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Yang tadi saya cerita tentang Bal'am bin Ba'urah tu, kalau berminat nak mendalami, nak tahu lagi, macam mana Ustaz, dia tu orang alim takkan mati jahat, takkanlah dia tak mengucap, tak ingat ke Tuhan balik masa nak mati tu. Anak murid punya ramai, takkanlah tak ada ceramah kat dia balik, Syekh kembali pakai, takkan tak ada ke? Ada ke? Tuan-tuan bacalah surah Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Allah cerita dalam surah tersebut ataupun ayat tersebut, tuan bacalah. Dia memang tak terlalu detail dalam ayat tersebut, tapi Allah lebih rangkumkan golongan orang ada ilmu, tapi dia ni seolah-olah ilmunya itu untuk keduniaan. Saya berpesan ni diri saya juga, tuan-tuan. Orang yang belajar agama ni, dalam hadis Nabi SAW berpesan, orang yang menuntut ilmu, khusus ilmu agama ni, yang sepatutnya niat kerana Allah, tapi bukan kerana Allah, kerana nakkan keduniaan, maka kata Nabi, dia takkan dapat cium bau syurga. Takkan dapat cium bau syurga. Habis Ustaz, pasal apa orang belajar agama ni macam payah sangat? Dia pasal belajar agama ni, risiko dia banyak. Risiko nak terjebak dengan dunia ni banyak sangat. Orang belajar agama ni kan kadang-kadang orang suka nak buat menantu, sanggup jadi nombor 2. Goyang bro. Bro pula bang. Bro. Goyang. Kan dia Ustaz dah lama tak ada job. Kuliah semua tak ada. Mari sini, saya kasih Ustaz buat seminar, kuliah online, saya bayar sekian ribu, tapi benda tu memang haram. Ustaz, adjust sikit lah, carilah dalil, kasih dia halal, bolehlah. Gitu kan. Tu yang Nabi pesan siap-siap. Siapa menuntut ilmu agama yang sepatutnya kerana Allah, tapi dia nakkan keduniaan, takkan dapat cium bau syurga. Sebab tu. Dia mudah terjebak. Yang belajar engineering ke, doktor ke, architecture ni memang keduniaan pun,
Memang untuk dunia pun memang itu yang pertama. Yang keduanya ialah dalam Quran Allah menyebutkan golongan yang dia ni nampak alim tapi zalim adalah kerana yang kedua, dia mengaut untung dengan jalan salah ataupun dia menggunakan nama agama. Dalam surah At-Taubah ayat 34 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar waruhbani liyakuluna amwalan nasi bil batil ila akhiril ayat. Allah Ta'ala cerita, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak di kalangan golongan-golongan dipanggil ahbar. Ahbar ni pendeta Yahudi, rabai. Pakai kopiah kecil atas kepala tu, rabai tu. Kita ni sahibul fadilah lah, syekh lah tu. Tu rabai. Dan juga waruhban. Ruhban ni apa? Orang-orang alim dalam Nasrani. Macam kita panggil apa? Macam pendeta, dia punya apa, padri ke apa tu kan. Mereka ini kata Allah Ta'ala telah makan duit ramai manusia dengan jalan yang salah. Apakah perbuatan mereka itu? Kebanyakannya dia menggunakan atas nama agama untuk dapat untung. Mari satu orang hidup banyak berlumuran dosa. Tuan, saya ini banyak dosa, hidup jahat, berlawan dengan mak orang tua saya derhaka, saya jahat, tipu orang, partner semua saya kacau habis semua. Tolonglah, apa patut saya buat? Senang saja, isi borang. Ni contoh. Isi borang dululah. Kita tengoklah awak punya package dosa ni berat ni, awak ni berat sangat ni. Apa ni, masuk kucing dalam mesin basuh. Dahsyat awak ni, teruk kan ni. 2,000 lah, 2,000 ringgit lah masuk tabung tu, 2,000 ringgit. Tapi tak apalah, ni hujung tahun kita diskaun lah cuti sekolah ni. Kita bagi diskaun sikit lah, 1,500 lah. 1,000. Dia macam tu. Padahal Islam, awak dosa macam mana pun taubat minta ampun pada Allah. Dosa sama manusia, jumpa balik orang tu, selesai. Apa pakai duit? Dia menggunakan agama untuk dapat untung. Ni kalau tak ada kamera ni lagi sedap sebenarnya, panjang lagi nak cerita. Tapi tak apalah, ni saya habis beradab sebenarnya tuan-tuan ya. habis kontrol sebenarnya. Ada orang memang dia berniaga ke apa, entah apa-apa punya produk pun kita pun tak tahu. Tapi kalau orang jenis tak ada ilmu, baru nak kembali pakai jalan, bunyi nama agama tu dia terpesona. Dan perangai jenis guna nama agama ni bukan benda baru. Dulu lagi Iblis dah buat dah perangai tu. Ketika mana Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Adam dan Hawa, la taqrabu hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Adam dan Hawa, jangan kau dekat pohon larangan ini. Jangan kau pergi dekat. Kau nak petik, kau nak pekan, makan, tak boleh. Jangan pergi dekat pokok ni. Buah dia apa, jangan. Mari Iblis, Adam, makanlah buah tu yang namanya orang kita kenal sebagai apa? Khuldi. Khuldi tu kan Khalid. Apa makna Khalid? Khuldi apa maknanya? Kekal. Manusia kan bab-bab kekal ni dia lemah sikit. Ingin kekal remaja, ingin kekal cantik, ingin kekal jawatan. Dia manusia ni, dia kekal ni dia lemah sikit. Dia ada goyang sikit. Ingin kekal seperti umur 20-an. Ingin kekal rambut tak kurang-kurang. Yang ramai kan dah pulau dah jadi dah. Ingin rambut jumlah sama, kekal. Jadi dia ada goyang sikit. Ini bukan membawang Nabi Adam. Ni orang kata ustaz je membawang Nabi Adam. Ini memang cerita pun. Memang pun. Dia bisik gitu kau makan tu kau akan maintain. Kau akan duduk dalam syurga. Tak ke mana-mana dah. Kau akan kekal. Maintain. Kan, marilah berapa musim pun kau maintain je dalam ni. Hawa pun sama, bisik benda sama juga. Tapi yang menariknya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Iblis wa qasamahuma, Iblis bersumpah, wallahi kau makan buah ni kau kekal wahai Adam. Hawa, kau makan ni kau juga akan dapat benda sama. Wallahi. Manusia ni main sumpah dia kalah. Main nama Allah pula tu. Dengan nama Tuhan, dengan nama Allah, kau makan kau akan ni punya. Allah sebut dalam Quran, Iblis bersumpah.
Jadi hari ni tuan-tuan, kalau setakat pakai nama Islam sikit, dia goyang sikit lah orang kita ni, no? Tuan-tuan semua, kalau nak anak ni cerdik ke apa, tuan-tuan, kita memperkenalkan, ya, untuk nak mudah hafal Quran, ya, kita memperkenalkan satu air sarang lebah, ya, air sarang lebah, yang lebah tu gigit 10 orang budak tahfiz. Nah, siapa minum yang jadi tahfiznya lebah ke budak tu, kita pun tak tahu. Panjang nama brand dia tu, saya pun tak tahu macam mana nak pelekat dekat botol tu, saya pun tak tahu. Air sarang lebah, yang lebah tu gigit 10 orang budak tahfiz. Gigit budak tahfiz kau jadi hafal. Apa cerita kau? Tapi benda ni memang bunyi kelakar. Tapi jenis orang tak ada ilmu, baru jumpa bukanlah baru jumpa Islam, maknanya baru jumpa jalan ni, baru nak nampak akhirat ni, percaya dia, beli. Ini air hujan malam Jumaat. Malam Jumaat tu pula jatuh bulan Ramadan, 10 malam akhir. Mujarab. Anak tuition semua tak hantar, kau minum. Kau tuition tak pergi, buku tak baca, tak apa, InsyaAllah cemerlang. Jadi mengarut. Belilah saya punya ayam. Sekarang kan semua sibuk cari daging halal semua kan, kata tak nak ini semua daging kangaroo lah apa. Saya punya ayam bagus. Apa pasal ente cakap ente punya halal ni ayam bagus? Ini ayam semua dengar 30 juzuk Quran. Astaghfirullahalazim. Dak, sekarang ni Quran tu turun untuk engkau, bukan ayam. Wahyu ni untuk orang, bukan ayam. Tapi ni buat macam mana tuan-tuan? Orang kita kan, dia benda agama ni dia jadi mudah sangat. Banyak beli ayam. Awak jangan main-main ni, ayam semua dengar Quran ni. Kita tak pernah khatam Quran, ayam khatam dah. Kita makan daging dia cukup, macam khatam jugalah. Aduh, banyak mengambil untung atas nama agama. Tu yang kedua. Kau berapa ni? Saya kena berhenti ni. Sonok sangat nampak ni. Nah. Yang ketiga. Yang ketiga, ada satu surau tu kata, ustaz ceramah lah selagi polis tak datang. Astaghfirullahalazim. Jangan macam tu, pening pengerusi. Aduh, jangan macam tu, nak hidup lama ni. Yang kedua. Yang ketiga, yang ketiganya ialah tanda-tanda ulama yang, ataupun dia ni orang nampak macam alim, padahal dia ni zalim, dia ni jahat. Iaitu yang ketiganya ialah dia memberikan fatwa, dia memberikan pandangan mengikut nafsu dan kepentingan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 41, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Jangan kau menjual maupun ayat-ayat Allah ini dengan harga yang murah, yang rendah. Ataupun nak senang fahamnya itu, dia menggunakan ataupun menggunakan ayat-ayat Allah ini untuk kepentingan keduniaannya itu. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 41. Ataupun kalau dalam surah, ataupun kalau dalam ayat yang lain, surah An-Nahlu ayat 116, Allah Ta'ala mengingatkan, surah An-Nahlu ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kazib haza halalun wa haza haramun. Kata Allah Ta'ala, janganlah kau menyifatkan dengan lidah kau itu, dengan menipu, mengatakan ini halal, ini haram, padahal kau pun tak ada ilmu. Suka hati cakap halal, suka hati tak kau kata benda ini semua haram. Melainkan kita ni nak kena ada ilmu. Habis tu macam mana ustaz kita nak pilih guru yang sebenar-benarnya guru? Macam musim sekarang ni PKP, ramai belajar menerusi online. Dengar kuliah pun tak lama lepas ni pun ramai lah pakat duk tengok live kuliah YouTube lah, Facebook lah. Macam mana ustaz kita nak tahu yang dia ni kita boleh berguru dengan dia? Sekurang-kurangnya 5 sifat mesti nak kena ada. Paling kurang 5 kena ada pada dia. Disebutkan, la tajlisu inda kulli alimin illa alladhi yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Janganlah engkau duduk dalam satu majlis ilmu. Majlis ilmu hari ni luah, tak semestinya dalam majlis berdepan dengan guru. Boleh jadi tuan-tuan menonton menerusi live Facebook.
Saya pun esok live lah Facebook, esok pukul 7 pagi di Facebook saya lah, Ustaz Ilyas Ma'ai. Mana belum follow tu boleh jemput tonton lah. Disebutkan jangan kau duduk dalam satu majlis ilmu melainkan guru tersebut boleh bawa engkau daripada 5 perkara kepada 5 perkara. Apakah 5 kepada 5 itu? Pertama, minasyaki ilal yaqin, daripada syak wah-wah kepada yakin. Apa maknanya? Sebelum kita duduk mendengar penyampaian kuliah tu, kita jadi wah-wah, jadi ragu-ragu. Boleh ke tak boleh? Sah ke batal ni kalau buat macam ni? Lepas dengar penjelasan tu, barulah yakin, biar tahu jangan keliru. Baru clear. Maka itu guru bagus. Selama ni yakin dah, faham dah, dengar tok guru tu lagi wah-wah. Betul? Jadi tak berapa nak molek sangat guru macam tu. Dia guru ni kalau ikutkan, dia boleh bimbing kita, jelas kita pun faham. Itu pertama. Yang kedua, minat takabbur ila tawadhu'. Apa maknanya? Daripada takabur, sombong, kepada merendah diri. Sebelum kita hadir dengar kuliah dia, sikit sombong lah. Sombong dengan kereta, sombong dengan anak, sombong dengan kelebihan yang ada. Sejak dengar kuliah tu rasa insaf lah tu, ingat mati, ingat ke kubur, ingat akhirat lah, malam aku. Tu guru yang bagus. Tapi kalau lepas kuliah tu makin sombong, something wrong tu guru tu. Jadi sombong pula, sembang orang pun. Dah aku rasa aku ni syurga dah, korang ni neraka semua ni, panas duduk dengan korang ni. Tok guru tu aja apa ni, makin sombong pula ni. Something wrong tok guru tu. Yang ketiga, minal adawah ilan nasihah, daripada permusuhan kebencian kepada berkasih sayang. Sebelum kita hadir kuliahnya tadi tu, barangkali kita ada orang kita meluat lah, benci berbulu, tengok dia tu meluat, tak suka. Duduk dalam kuliahnya itu, dengar kuliahnya tu, Allah, tak patut aku benci ke dia, sian kat dia. Hidup tak lama, esok lusa tak tahu siapa pergi dulu. Tak baik lah benci orang. Jadi baik. Tapi kalau dengar kuliah dia, makin meluat dengan orang, makin suka duk cari pasal, gaduh dengan orang. Dalam grup WhatsApp bergaduh siang malam, bergaduh sedia sampai live group. Bukan grup sinilah. Grup di Baghdad jugalah. Itu tok guru tu something wrong ni. Patut tok guru tu meniup rasa sedar dan insaf untuk berkasih sayang. Dah, dia meniup rasa kebencian, tu something wrong tok guru macam tu. Yang keempat, minar riya ilal ikhlas, daripada suka nak menunjuk-nunjuk kepada ikhlas. Sebelum mendengar kuliah ataupun ceramah ke yang disampaikan tok guru tu, adalah sifat riak sikit, nak menunjuk-nunjuk ke orang sikit. Salam subuh kawan-kawanku sekalian, pukul 4 pagi. Awal haji bangun hari ni, biasalah 20 rakaat tahajud. Kurang sikit dari semalam, 32 rakaat semalam. Amboi. Pas dengar kuliah subuh ustaz pagi tu, Allah, tobatlah aku tak macam tu lah. Aku tak nak lagi dah riak, tak maulah. Aku rasa tobatlah, aku cerita amal aku kat orang semua riak. Itu tok guru bagus. Dan yang kelima, minar raghbati ila zuhud, daripada terlalu tamakkan keduniaan kepada zuhud. Zuhud ni bukan maknanya baju koyak kopiah kuning, sengit-sengit kopiah pakai baju butang pun tak cukup. Zuhud sungguh. Tu bukan zuhud, tu selekeh. Zuhud ni orang kita kan macam tu, pandang zuhud dengan baju betik lalat, kuah sambal ikan bilis pun. Zuhud tu selekeh. Zuhud ni dunia di tangan, akhirat di hati. Itu. Dunia di tangan, bukan buang terus, tidak, di tangan. Di tangan tu maknanya tiba-tiba terlepas, tak apa. Janji akhirat di hati, itu zuhud. Lepas dia dengar kuliah tu, jadi zuhud. Sebelum tu dunia sungguh. Jatuh sakit ni pun orang sebut pasal harta tu dia sihat tu. Mata tu putih dah, dia pun kencing manis 3 serangkai dah. Mata putih dah. Tiba kawan yang datang melawat, dia pun duk sebut, kata tanah depan tu kerajaan nak ambil pasal tu. Tanah yang mana? Tanah yang mana? Nak mati dah ni. Dia boleh bangkit balik tu.
Ya Allah, ni kisah benar tuan-tuan, tapi tak apalah, biarlah di Baghdad berlaku lah tuan-tuan benda ni lah. Ya Allah, nak mati dah fikir harta lagi. Tak. Kalau dia dengar kuliah Tok Guru tu, maka Isa merasakan bahawa dunia ni sementara, akhirat selamanya. Aku ada motor tu pun entah aku dapat merasa ke tidak. Saya pun ada jiran saya dulu, jiran di kampung lah. Baru ambil kereta petang semalam, esok pagi meninggal. Dapatlah sekali ride sampai ke rumah, parking masuk buah bumbung, pagi esok meninggal dalam tidur. Mutakhir ni kan ramai meninggal dalam tidur tuan-tuan. Itu yang saya pesan, jangan tidur sangat, takut meninggal. Cukuplah tuan-tuan, sekat ni hujung-hujung cari pasal pula. Sebab tak tahu lagi bila nak dapat datang tuan-tuan. Doa moga Allah Ta'ala pemudahkan urusan kita semua. Dan doa pada Allah, moga kita diselamatkan daripada fitnah akhir zaman. Fitnah tak boleh lari, tapi minta Allah selamatkan. Macam Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan selalu dengar Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala izinkan Namrud lempar Nabi Ibrahim masuk ke dalam api. Ingat kisah tu kan? Dilempar masuk ke dalam api. Saya nak tanya tuan-tuan, api yang membakar Nabi Ibrahim itu, api itu padam ke tidak? Padam ke tidak api itu? Api tak padam, tapi Nabi Ibrahim selamat. Begitulah juga kita berdoa pada Allah. Fitnah akhir zaman tetap berlaku, tapi moga kita selamat. Macam Nabi Ibrahim. Ulama kaji, pasal apa Allah Ta'ala tak suruh, api, padam, itu aku punya Nabi, jangan bakar dia. Khalilullah, itu aku punya kesayangan tu, padam kau api. Tidak. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim, api terus menyala. Begitulah juga kita sekarang. Covid tengah mengganah, tapi dalam mengganahnya Covid, moga kita selamat. Walau kot-kot ada yang kalau terkena sekalipun, Allah pelihara iman dia. Allahumma salimna wa salim dinana wa salim imanana. Ya Allah, selamatkanlah agama kami, selamatkan iman kami. Walau tubuh badanku sakit, iman aku tak pernah sakit ya Allah. Sakit terlantar pun semayang tetap dijaga, selawat tak pernah tinggal, zikir tak pernah lekang di lidah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan pesanan itu memberikan semangat buat kita semua, dan kita jadi orang yang Allah Ta'ala pelihara dunia sampailah ke syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kami mohon berlindung padamu ya Allah daripada segala bentuk bala bencana, termasuk wabak penyakit, penyakit gila, penyakit sopak, penyakit kusta dan segala wabak yang berbahaya ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kasih sayang rahmatmu yang berpanjangan, khususnya buat warga surah An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan ini ya Allah. Berikan kekuatan buat kami semua ya Allah, dalam kami berhadapan dengan ujian yang diizinkan oleh-Mu ya Allah. Setiap kepayahan kami diampunkan dosa, setiap kesukaran kami diangkatkan darjat kami ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih semua. Moga ada rezeki kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.